Hai, salam sejahtera. Cikgu Lee. Jadi dalam video ini kita akan belajar tentang sifat kimia dan saling pertukaran sepatian antara siri homolog. Okey. Jadi kita tahu bahawa terdapat 6 siri homolog, mereka boleh ditukar antara satu sama lain. Okey. Jadi untuk video ini pertama kita akan mengkaji dulu sifat kimia untuk alkana dan alkina. Terdapat 3 eksperimen. Okey, kita tengok kita fokus kepada alkana dulu. Alkana, masih ingat satu jari. Jadi dia mempunyai ikatan kovalent tunggal saja dan dia merupakan hidrokarbon tepu. Tepu. Okey, lepas itu sifat kimia pertama dia boleh menjalankan tindak balas pembakaran. Okey, lengkap ataupun tak lengkap. Okey, jadi kalau tindak balas lengkap, jadi murid-murid kena ingat dia akan membebaskan gas karbon dioksida dan juga air, wap air. Okey, boleh ingat pembakaran lengkap menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Okey, seterusnya kita kena seimbangkan bersamaan ini. C di sini ada 2, jadi di sini kita letak 2 C. H ada 6, jadi kat sini kita letak 3 supaya 3 darab 2 menjadi 6. Yang akhir sekali kita kena kira terdapat berapa oksigen. Okay, kita tengok kanan di sini. 2 darab 2, 4. Dan sebelah kanan 3 darab 1, tak ada apa, maksudnya menunjukkan 1. 1 O, 3 O, 3. Jadi jumlah O di sebelah kanan adalah 7. Okay, 7 O. Jadi di sini pun kena ada 7 O, maka cikgu ajar satu cara. Di sini kita boleh tulis 7/2 untuk tindak balas pembakaran ini. Kenapa? Kerana 7, kita perlukan 7 di sebelah kanan. Jadi di sini kita letak 7/2 untuk cancellation O2 ini. Okay, lepas itu, kalau teragak-agak, murid-murid boleh selesaikan macam matematik. Okay, iaitu kita boleh hilangkan pecahan ini dengan darab bersamaan ini dengan 2. Macam matematik. Akhirnya dia akan menjadi 2. Ini darab 2, yang ini hilang. 2 darab 2 menjadi 4. 2 darab 3 menjadi 6. Ini boleh juga murid-murid tulis seperti ini. Boleh? Okey, seterusnya. Kalau pembakaran dia tak lengkap ataupun oksigen dia terhad, maka hasil dia berbeza sikit. Okey, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan karbon monoksida dan juga wap air. Okey. Ataupun kalau pembakaran tak lengkap, dia boleh membebaskan karbon dan juga air. Okey, baik. Jadi ingatlah, boleh pembakaran ada lengkap menghasilkan CO2 dan H2O, yang tak lengkap menghasilkan CO atau C dan juga H2O. Okey. Lepas itu kita kena seimbangkan. Jom C2 kita letak 2 di sini. 2C 6. 3 darab 2, 6. Okey, sekarang kita kena tengok O ada berapa. 2O di sini. Kemudian 3O di sini. Akhirnya 2 campur 3 menjadi 5. Di sini kita letak 5/2. Pecahan 5/2. Ataupun murid-murid boleh tulis semula. Cikgu copy paste. Kita kita darab dengan 2, hapuskan pecahan ini. Jadi ini jadi 2, 2 darab 2 ini jadi 4, 2 darab 3 ini jadi 6. Okey. Okey, ini kita cepat sikit. C2, cikgu cepat sikit 2, H6, jadi saya letak 3. Okey, lepas itu O ada berapa? 3 darab 1, 3O di kanan. Jadi di sini 3/2. Okey. Dan yang ini adalah gambar untuk murid-murid menjalankan tindak balas pembakaran untuk alkana dan juga alkina. Kita kena bandingkan.
Okey, alkana dengan alkina. Okey, kita nak bincang. Okey, boleh juga. Okey, kita tengok sebelah alkana. Okey. Untuk alkina dia adalah hidrokarbon tak terpu, kita compare side by side. Dia tak terpu, ingat. Okey, kerana dia mempunyai ikatan kovalent tunggal dan juga ikatan kovalent kanda 2 antara carbon atom. Ada ini. Alkana, alkina. Alkina dia ada ikatan kanda 2. Okey, sama juga dia mempunyai sifat kimia yang sama. Dia boleh dibakar. Pembakaran berlaku. Okey, jom kita cuba buat lengkap karbon dioksida dan juga molekul air dibebaskan. Seimbangkan, cikgu cepat sikit lah. C2 di sini letak 2. H4, jadi kita letak 2. 2 darab 2, 4. Akhir sekali, kita tengok O. 2 darab 2, 4. 2 darab, tak ada nombor, ini adalah 1 lah. 2 darab 1, 2. Akhirnya dapat 6. Okey, jadi di sini kita letak 2/6 dan 2 dapat dibagi dengan 6, akhirnya menjadi 3. Okey, selesai. Ini jawapan dia. Seimbang. Tak apa, nanti ada latihan lagi. Okey, manakala kalau pembakaran tak lengkap, karbon monoksida dan juga air dihasilkan. Okey, C ada 2, sama C ada 2, H4, 4 di sini cikgu letak 2, 2 darab 2, 4. Akhirnya kita tengok O, 2, O, 2, O. Boleh? Okey, saya tuliskan lah. Akhirnya kita tengok O, 2, O, 2. Kemudian 2 O juga, 2 O. Jumlah ada 4. Okey, 4 bahagi 2. Yes, boleh. Ataupun 2 darab 2 jadi 4. Okey, selesai. Yang ini tak payah, tak perlu ada pecahan seperti ini ya. Ini yang jawab macam ni pun boleh. Okey, so ini selesai. Okey, jadi alkana, alkina boleh, dua-dua boleh menjalankan tindak balas pembakaran. Tapi alkina, ingat, dia akan menghasilkan nyalaan yang lebih berjelaga. Sebab apa? Sebab peratus jisim karbon per molekul dia lebih tinggi. Peratus jisim karbon dia lebih tinggi. Okey, nanti ada soalan kita buat ataupun nanti kita buat eksperimen. Lepas eksperimen kita akan nampak, nampak tak? Ini dia lebih hitam, lebih berjelaga. Boleh eksperimen ini simple, kita boleh buat. Okey, seterusnya kita tengok sifat kimia kedua, iaitu untuk alkana dia boleh menjalankan penukar gantian. Ini alkana. Okey, apakah itu penukar gantian? Apabila setiap atom H dalam molekul alkana diganti satu demi satu oleh atom-atom halogen sehingga semua atom H digantikan. Okey, halogen yang kita boleh gunakan adalah gas klorin ataupun gas bromin. Dan cahaya matahari ataupun sinaran ultraviolet diperlukan, sinaran UV. Okey, jadi macam manakah tindak balas penukar gantian berlaku? Okey, kita tengok C ni. Ada berapa H? 4. Kita macam ada 4 pemain bola sepak. Jadi ada seorang injured, kita tukar. Kalau BI kita panggil substitution reaction. Jadi penukar ganti, tukar ganti. Jadi ini simpanan dia. Akhirnya 4 tolak 1 menjadi H3. Okey, dan Cl ni seorang telah masuk ke dalam molekul ini. Dan H itu dikeluarkan. Okey, lepas itu teruskan dengan penukar gantian. 3 kali ini tolak 2 menjadi H2. Tapi kali ini Cl telah tambah 1 menjadi Cl2. Okey, ada satu gambar murid-murid boleh tengok supaya lebih faham seperti ini. Okey, tindak balas penukar gantian yang berlaku pada alkana dan memerlukan sinaran UV. Okey, contoh peringkat pertama. Nampak tak? Gambar ini lebih jelas murid-murid. Jadi dia ada C ni ada 4H. Jadi Cl, salah seorang Cl dia tukar ganti. Akhirnya
Tinggal lagi 1, 2, 3H saja. Dan Cl seorang. Kita boleh tulis formula seperti ini. Yang ini kita namakan dia chlorometana. Kerana Cl kita bagi nama chloro. Okey, lepas itu molekul ini diteruskan. Tindak balas dia diteruskan. Tukar lagi. Salah satu H dia ditukar lagi dengan Cl. Akhirnya dia berjaya ditukar. Boleh exchange lah, tukar lah. Seorang keluar, seorang masuk. Okey, kali ni kita namakan dia dichlorometana. Kenapa di? Di ni maksudnya ada Cl ada 2. Di maksudnya 2. Okey, seterusnya kita salin ini teruskan. Kali ni ada lagi 2H belum ditukar ganti lagi. Tukar lagi. Akhirnya Cl tinggal 1H saja. 3Cl trichlorometana. Akhir sekali dia untuk ini terdapat 4 peringkat saja kerana 4H saja. Akhirnya salin semula. H yang terakhir ini akan ditukar ganti. Habis. No more H. Semua telah ditukar ganti oleh gas klorin. Cl. Akhirnya yang ini kita namakan dia tetrachlorometana. Kenapa tetra? Kerana 4. Kenapa chloro? Kerana Cl digunakan. Kalau bromin digunakan, kita bagi nama bromo lah. Nanti ada latihan sekejap. Okey, jadi cikgu guna bersamaan kimia untuk mewakili tindak balas penukar gantian. Okey. Dan untuk alkana, sifat kimia dia adalah dia tiada perubahan apabila bertindak balas dengan air bromin. Air bromin warna perang dia masuk, tak ada perubahan. Dan juga tak ada perubahan terhadap larutan kalium manganat 7 berasid yang berwarna ungu. Okey, jadi alkana dia kurang jelaga, tidak menukarkan warna air bromin dan tidak menukarkan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. Okey. Okay, ini penukar gantian. Jom kita tengok sebelah kanan. Yang ini kita boleh lah. Okay, how about alkina? Ini berlaku di alkina. Okay, penambahan senang. Penambahan maksudnya tambah je. Apabila atom lain ditambah pada setiap atom karbon pada ikatan kanda 2 untuk membentuk hasil ikatan kovalen tunggal. Kanda 2 ini dia akan pukak. Dia akan menjadi ikatan tunggal. Dan yang ini dia akan terikat dengan molekul yang ditambah kepadanya. Okey, sebagai contoh sangat senang. Di sini saya bagi beberapa contoh. Okey, pertama, tindak balas penhidrogenan, kita tambah H2 sangat senang saja. Tambah je, jumlahkan. C2H4 campur 2, 6. Yes, itu saja. Okey. Yang ini penhidratan campur air. C2 campur je, sangat senang. H berapa? 4 tambah 2, 6. Yes, 6. Kemudian O, campur je. Okey, untuk ini kadang-kala murid akan tulis seperti ini. H itu dia letak satu di belakang menunjukkan OH supaya kita tahu ini adalah alkohol. Okey, jadi yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. OH, maka bila kita nampak OH, kita tahu dia adalah alkohol. Okey, tindak balas campur air dinamakan penhidratan. Okey, lepas itu kita boleh campur hidrogen klorida, dia akan menjadi C2H berapa rasanya? 5, yes. 5 dan Cl. 1H campur 4H, 5H. Okey, yang ini pun sama, ini pun sangat senang. Ini penhalogenan. Okey, Br2. Macam ni lah. Campur je. Senang kan? Okey, dan saya highlight lah supaya murid lebih jelas. Nanti ada latihan. Okey, untuk tindak balas ini, kalau kita buat eksperimen nanti, dia akan menyawarnakan warna perang air bromin. Ini alkina boleh menyawarnakan perang air bromin. Okey, sama juga yang ini adalah dinamakan penoksidaan kerana kalium manganat 7 berasid adalah ejen penoksidaan. Okey, persamaan dia susah sikit lah. Dia akan menghasilkan diod 2OH. Okey, ini dia campur air, yang ini adalah
menunjukkan penoksidan. Akhirnya dia akan menghasilkan hasil seperti inilah. Tak apalah, ini susah sikit lah. Okey, dan tinta balas ini dia juga boleh diguna untuk membezakan alkana dengan alkina. Untuk alkina, dia akan menyawarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid ataupun menukarkan warna ungu kepada tidak berwarna. Okey. Di sini ada gambar. Gambar ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kita menjalankan eksperimen menggunakan air bromin dan juga larutan kalium manganat 7 berasid yang boleh kita membezakan alkana dengan alkina. Okey, ingatlah sifat kimia ini sangat penting. Okey, itu saja. Okey. Ya. Baik. Itu saja subtopik pertama, sifat kimia alkana dengan alkina. Okay, seterusnya kita buat latihan sikit di dalam buku teks supaya murid-murid lebih pandai dalam menulis persamaan kimia, terutamanya persamaan kimia. Okey, sekian, terima kasih.